Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 6 hari bulan 6 2021 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Ad-Da' wad-Dawa. Jadi bagi pelajar yang mengikuti pelajaran kita ini dengan kitab, tuan-tuan boleh tengok dalam bab Fasal yang ke-85. Fasal yang ke-85 dalam kitab asal dia. Baik para jemaah sekalian, perbincangan kita pada kali ini duduk di mana? Duduk di perkara maradul ishq wa ilaj. Penyakit asyik. Di bahasa Melayu pun kata asyik juga ni. Asyik masyuk. Kan? Yang pentingnya kita nak penyakit timbul daripada al-ishq. Al-ishq dengan makna menaruh cinta, berahi. Itu dalam bahasa DBP kata menaruh berahi atau cinta terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Itu dia panggil asyik. Ataupun dengan makna sibuk ataupun leka, khayal. Seperti kita pergi rumah orang, kawan lama tak jumpa, oi, kita ni asyik bercakap lah sampai tak buat air. Itu dia panggil asyik, makna dengan makna sibuk, leka, khayal, asyik. Yang ketiga digunakan oleh sebahagian ahli-ahli tasawuf, dia kata meningkatkan pandangan kerohanian kepada Tuhan, yakni cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga ni dibahas panjang oleh para ulama kita. Kemudian diguna juga pakai dengan mana asyik ma'syuk, makna orang yang berkasih sayang, bercinta-cinta. Itu dia panggil asyik ma'syuk. Baik, tajuk kita ni maradul ishqi, penyakit yang mari daripada mana? Daripada satu sifat dia panggil asyik. Asyik di sini dengan makna yang pertama tadi, menaruh berahi cinta terhadap seseorang. Dia apa yang kita, ini juga penyakit. Kalau kita lihat dalam kamus Lisanul Arab atau lain-lain, dia kata al-ishqu ambil daripada tiga huruf ain, shin, qaf. Menunjukkan dari sudut bahasa dia, dari sudut perbahasa, dia dari sudut makna lughawi tajawuz haddil mahabbah, makna cinta yang melampau. Cinta sampai mereka orang panggil cinta berahi. Cinta berahi, makna cinta yang melampau sangat. Faratul hub, maknanya bukan kata cinta biasalah. Cinta ni kalau lautan api sanggup direnangi, kan? Ini yang kata orang, lautan api sanggup direnangi, apa sajalah falsafah yang ada tu, cerita je lah apa yang nak. Kata di para ulama Islam, dia kata al-ma'ruf, ma'ruf penggunaan kalimah lafaz ini dalam sudut bahasa, iaitu mahabbatu jinsin nikah. Cinta berahi yang berkait dengan perkahwinan. Berkait dengan perkahwinan, seperti seorang manusia, mana anak Adam yang suka kepada pasangan dia, satu. Ataupun yang atau sebaliklah, laki-laki cinta kepada perempuan, itu biasa. Perempuan cinta laki-laki pun biasa. Yang keluar biasanya ishqul rijal rijal, cinta sama-sama jantan. Ini luar biasa. Ataupun cinta sama-sama wanita, sama-sama betina. Ini pun luar biasa juga. Tetapi dia duduk di bawah kategori al-ishqu, perkara yang berbahaya ini. Baiklah para jemaah sekalian,
uh, tidak digunakan asyik ini kepada bapa menyayangi anak. Itu dia panggil cinta, mahabbah, kasih sayang. Tetapi asyik ni dia pergi kepada cinta kepada wanita laki-laki, makna jinsun nikah. Jadi agak kita kena kena perhatilah para jemaah sekalian, tajuk kita ni agak sedikit perlu kepada perhatian. Maka kata di para ulama Islam, dia kata dalam kitab Qa'idatun fil Mahabbah, bahawa alaqah di antara hamba dengan Allah tidak sepatutnya kita kata ishkun, sebab kita ada mahabbah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita itu. Tapi digunakan oleh sebahagian ahli-ahli tasawuf ataupun ahli yang bincang tentang masalah asyik ini. Wallahu alam, itu ada perbincangan ulama. Baiklah. Kalau kita pergi panjang-panjang pun susah. Kita pergi kepada contoh-contoh yang ada di hadapan kita, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, tanda situ maknanya asyik ni kita sudah faham dari sudut makna, kita sudah faham dari sudut kategorinya, kita sudah faham dari sudut kategori. Maka biasanya bila kita sebut tentang asyik ni, dia akan pergi fokus kepada perkara yang berlaku di antara laki-laki perempuan atau perempuan dengan laki-laki, kan? Maka ada yang bersifat harus dan ada yang bersifat tidak harus. Contoh yang agak jelas lah dalam dunia ini, yang sangat jelas dalam dunia ini apa dia? Cinta di antara Imra'atul Aziz dengan Sayyidina Yusuf alaihissalam. Kita akan fokuskan tajuk kita ni kepada tajuk ni. Yang kedua, di antaranya yang dibenarkan, iaitu cinta laki-laki kepada seorang wanita, sebagaimana yang berlaku kepada Mughith dengan Barirah. Mughith dengan Barirah ni, dia ni suami isteri, tetapi oleh kerana Barirah ni telah merdeka, dia bagi tahu ke Nabi SAW dia tak nak lagi kepada Mughith. Mughith tu masih lagi berstatus hamba. Maka dia tak nak. Mughith ni macam-macam cara minta Nabi jadi orang tengah lah. Nabi SAW cakap dengan Barirah jeling-jeling lah kat Mughith tu, kesian dengan dia. Barirah tanya, Rasulullah ni nak arah ke sekadar cadangan? Nabi kata tak, bukan arahan tapi cadangan. Maka kata di Barirah, kata la hajat lifi, aku tak perlu lagi kepada dia. Maka Nabi pun tak boleh nak buat apalah. Nabi kata innama ana ashfa, aku cuma nak sampaikan hajat Mughith je. Maka dia kata la hajat lifi, saya tak perlu lagi kepada Mughith. Mana dia sudah merdeka, dia rasa dia bebas. Itu di antara hubungan yang halal. Mughith halal, dia cinta kepada Barirah sebab memang isteri dia. Cuma masalahnya Barirah telah merdeka. Maka dia bebas untuk memilih di antara nak kekal dengan Mughith ataupun tidak, kan? Jadi banyaklah contoh-contoh laki-laki dengan perempuan ni yang masyhur dalam dunia ni, seperti Qais dengan Laila, Antarah dengan Ablah, Jamil dengan Wakusair Azah dan lain-lain lagi. Ini kemudian yang terlarang seperti yang berlaku dengan Imra'atul Aziz dengan Nabi Yusuf. Adapun jantan sama jantan, itu kes yang berlaku di mana, di kaum Nabi Lut, ataupun tina sama tina juga, ini di antara perkara yang berat. Baiklah para jemaah sekalian, kita sudah dapat memahami kategori asyik masyuk tadi, kita sudah faham insya-Allah. Maka penyakit asyik ini di antara penyakit yufsidul qalb, yang akan merusakkan hati manusia. Sebab bila dia terlalu bergantung dengan kehendak dia, wanita terlalu asyik kepada laki-laki, dia sanggup langgar apa saja. Laki-laki yang gila ke wanita pun sanggup langgar apa saja.
Apa saja kata orang bujur lalu lentang patah. Wanita ni dah kahwin dengan orang pun, kalau sudah asyik dengan laki-laki ni, dia sanggup minta cerai, dia sanggup langgar apa saja, mengharungi rentangan keluarga. Kata orang panah dengan hujan sama bagi dia. Itu benda bahaya. Sama jugalah. Berapa ramai yang kita dengar hari ni, orang sanggup, isteri sanggup minta cerai dengan suami sebab gila ke kawan tempat kerja ke, member lama ke, tak kira. Yang pentingnya perkara ini berlaku. Dan kesan daripada penyakit asyik ini, ada yang pergi kepada menjahanamkan dari sudut akhlak, dan boleh pergi jauh daripada itu sampai peringkat pergi kepada syirik. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalam kitab kita ni, dengan masa yang sangat terhad, Al-Imam sahibul kitab Ad-Da' wad-Dawa rahimahullahu ta'ala, dia bawa kepada kita contoh cerita laki-laki yang cinta kepada isteri tadi sesat. Masalah Mughis dengan Barirah radhiyallahu anhuma. Tapi menjadi contoh tentang bagaimana seorang laki-laki yang sangat mencintai isterinya. Itu biasa, naluri kan. Yang kedua, masalah yang berlaku contoh, iaitulah seorang wanita gilakan laki-laki dalam suasana yang cukup gawat. Contoh di sini iaitulah contoh Imra'atul Aziz. Allah Subhanahu wa taala tak sebut nama dia. Tak sebut nama suami dia, tapi disebut dalam Quran Imra'atul Aziz, isteri pembesar. Kenapa? Tuan-tuan, puan-puan, anak rasa tuan-tuan masih ingat lagi dalam tafsir kita kepada surah Yusuf. Inilah adab Allah SWT ajar kepada kita umat apabila berbincang tentang suatu isu yang melibatkan maruah, jangan disebut nama orang tu. Jangan disebut nama orang tu kerana mengaibkan dia sampai ke bila-bila, kan? Tapi dalam surah Yusuf Tuhan tak sebut. Dia kata Imra'atul Aziz, Imra'atul Aziz, isteri Al-Aziz. Siapa dia Aziz tak tahu nama. Siapa dia perempuan ni pun tak tahu nama. Cuma ahli-ahli tafsir, ahli sejarah pergi korek, keluarlah nama Zulaikha lah, nama lain. Yang pentingnya Allah tak sebut. Ini kita kena belajar ilmu tadabbur Quran, bahawa kita pun bila ada isu, kita jangan sebut nama orang. Kita sebut fulan, gitu je lah. Tapi kalau orang kenal, dia faham lah. Tetapi tidak tasrih bil isim. Ada setengah orang ni kalau dia rempuh orang, dia lanyak sekali dengan nama-nama, sekali dengan tok nenek kawan tu duduk dalam kubur pun dia orang panggil dia lanyak sekali. Orang Kelantan katanya henjar sekali, habis ke tok nenek. Walah yang salah kawan tu, kenapa pergi ungkit semua orang? Kita kata lah. Maka kalau kita lihat kepada Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi godaan yang sangat berat daripada Asyiqah, seorang perempuan yang sangat asyik, yang sangat menaruh berahi atau cinta kepada Nabi Yusuf. Kalaulah laula ra'a burhan min rabbih, kan dalam tu, kalau dia tidak ra'a burhan, tengok tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla yang Tuhan jaga Nabi Yusuf, mesti ubah. Sebab itu kita ni jangan sedap sangat, okey saya beres. Mana boleh beres, kita mesti bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, kan? Baik. Yang pertama, kita nak di sini bagaimana ketahanan Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi si perempuan yang asyik kepada dia ini. Yang pertama, tanda tu ada 13. Ada 13 isu yang dihuraikan di sini, mudah-mudahan menjadi pengajaran besar kepada kita insya-Allah. Yang pertama, Nabi Yusuf laki-laki. Bila kata laki-laki yang normal, yang biasa, yang bukan puak-puak homoseks, tentulah dia minat kepada perempuan, sudah tentu. Sebagaimana orang yang dahaga minat mencari air, orang yang lapar mencari makanan. Sehingga akan dikata ada sebahagian orang boleh sabar daripada makan dengan minum, tapi dia tak boleh sabar dengan wanita. Ada juga macam tu. Sebab itu kita lihat pada bulan Ramadan, orang tu boleh puasa,
tapi dia tak tahan melakukan jima' di siang hari Ramadan sehingga dia kena kafarah 2 bulan berturut-turut berlaku. Maka kata di para ulama, kalaulah seorang laki-laki itu mencintai wanita, berminat kepada wanita, tetapi dengan jalan yang halal, tak cukup seorang isteri dia kahwin yang kedua, tak cukup dua dia kahwin yang ketiga, tak cukup tiga kahwin yang keempat, tak cukup lagi empat, tak adalah dia punya kota setakat tu ya, tak ada yang lain dah, kan? Kota dia 4 je. Kalau dia nak juga, dia kena pergi berjihad cari hamba, itu cerita lain. Hamba sudah tidak ada. Maka di sini ulama kata wa hadza la yudhammu iza sadafa halalan. Tidak dicela seorang itu sekiranya dia mengguna jalan yang halal. Kahwin, nak nikah. Tapi ingatlah, jangan jadi pengkhianat. Jangan jadi pengkhianat. Apa pengkhianat? Ramai lagi wanita atas dunia. Armalah ibu tunggal ada. Yang belum pernah kahwin, minta maaf saya sebut, orang panggil andar tu pun ada. Itu istilah orang panggil. Tapi asyik-asyik, dia punya asyik, maksuk, gila ke bini orang. Kenapa? Ini mainan syaitan. Ini kesempatan penyakit asyik ni, penyakit yang dibawa oleh syaitan, bukan main-main. Dia termasuk dalam penyakit hati. Sebab itulah ulama masukkan perbincangan dia dalam kitab tasawuf. Kenapa pergi cari itu? Tapi kalau halal cari. Pergi tolong ibu tunggal, pergi tolong orang yang tak ada suami, armalah yang mana-mana. Kan ramai lagi janda-janda yang kematian suami, kenapa pergi cari bini orang tu? Tak. Ke dalam kitab Az-Zuhd lil Imam Ahmad, min hadits Yusuf bin Atiyah an Thabit al-Bunani an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Allah Ta'ala letakkan dalam jiwa aku ni, dalam urusan dunia kamu, suka kepada wanita dan suka kepada wangian. Allahu Akbar. Suka kepada wanita dan suka kepada wangian. Dalam hadis An-Nasa'i kata wa ju'ilat qurratu aini fi shalat. Tapi ingat, walaupun aku suka wanita, suka pada wangian, tapi penyejuk mata aku, penenang hati aku dengan solat. Jadi kita kata, kita ni baru bini seorang, tak sempat lagi masjid dah, tak sempat nak salat jemaah dah, kita kata apa lagi mau cari lebih-lebih, kan? Seorang pun orang panggil dah rebah. Orang Kelantan kata seorang apa mepeh. Mepeh ni maknanya tak larat lah, tak larat. Jangan ada main-main. Baik, kita balik kepada bahayanya sifat asyik tadi. Kalaulah Allah Ta'ala tidak pelihara Nabi Yusuf ni kamil ar-rajulah, orangnya cantik, laki-laki yang sempurna, tentulah dia akan rebah dengan godaan wanita yang begini dahsyat, kan? Rebah. Tapi dia tak rebah. Sebab apa tak rebah? Itu dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Yusuf alaihissalam kana syabban. Yusuf pemuda, belum pernah kahwin. Wa syahwatus syabab, syahwat keinginan pemuda ni tentulah tak kuat. Bukan cari orang tua-tua hak lutut bergoyang dah, kan? Tapi Yusuf selamat. Sebab hati dia masih lagi hati yang mukmin, yang kental, tidak terperangkap dengan asyik wanita tersebut, Imratul Aziz. Yang ketiga, tanda-tanda ada 13 sebab yang kita kena belajar. Yang ketiga, annahu kana azba. Nabi Yusuf ni pemuda yang tak pernah kahwin. Mana kalau orang pernah kahwin dah, kita kata dia tahulah setakat tu je, kan? Suka tak suka pun, orang kata kuat apa ni, keseronokannya gitu je lah. Tapi ni dia belum pernah kahwin. Laisa lahu zaujatun, tak pernah ada hamba. Dia kecil, besar-besar campak dalam telaga. Masuk dalam telaga, berpindah milik sampai ke Mesir, kan? Jadi hamba tapi dimuliakan. Baik. 3, pemuda tak pernah kahwin. Yang keempat, annahu kana fi biladin, dia duduk satu negeri yang asing, gharib.
Maknanya duduk negeri yang orang tak kenal dia. Kalau dia nakal pun orang tak akan peduli. Anak siapa ni? Kan? Kalau kita duduk di kampung kita, kita fikir panjang, aku nak buat benda ni, bapak aku imam, mak aku guru Quran di kampung ni, adik-beradik kita orang baik-baik. Jadi kita banyak fikir. Tapi Yusuf duduk dalam bila ada ghurbah, dalam negeri yang asing. Biasanya orang anggap tempat di asing ni tempat yang orang beranilah buat maksiat. Karena itu di dalam kitab kita perisai Muslim, tuan-tuan ingat doa kita. Bila kita nak keluar daripada rumah, kita doa astaudikumullah dinaka wa amanataka wa khawati amalika kan. Jadi kita doakan kepada orang ni supaya Allah jaga dia. Sebab apa? Bila dia duduk di tempat asing, mana dia berani nak buat benda-benda orang tak kenal pun dia. Siapa dia ni? Manusia. Jadi Yusuf dalam duduk negeri yang asing, yang orang tak kenal pun dia. Baik. Yang kelima. Sebab yang kelima, annal mar'ata kanat, wanita itu, penggoda itu, zatu mansibin wa jamal, mempunyai kedudukan dan comel orangnya. Biasa kita sebut kalau orang comel ni enggak, siapnya keni lutungnya, ya, siapnya muncul tiungnya, macam-macam lah. Wangi-wangian tu habis jenihnya beli belaka. Ya, orang panggil air wangi ni. Nak suruh Yusuf tergoda dengan dia. Allahu Akbar. Orang besar comel pun cukup dah. Tapi Masya Allah, penjagaan Allah Ta'ala sangat rapi kepada Yusuf sehingga Yusuf tak rebah. Dah 5 ciri dah, tak rebah lagi. Yang keenam, annaha, tidak ada sekatan halangan di antara dia dengan Yusuf. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam rumah. Dia duduk dalam rumah. Hari-hari duduk dengan makcik dia tu tak ada. Jadi orang tak kata apa dah. Tapi kalau duduk di tempat asing tu, kita kata, siapa dia tu masuk dalam rumah tu? Ni rumah dia. Kalau dia bulan masuk 2-3 hari sekali pun tak ada masalah. Kenapa masuk bilik makcik tu? Ambil sampah. Tolong hantar barang. Maknanya tidak mencurigakan apa-apa dalam masalah ini. Tidak ada kecurigaan apa-apa. Allahu Akbar. Jadi tidak ada halangan, tidak ada sekatan dah untuk mereka membuat perhubungan yang tidak baik. Tapi alhamdulillah, 6 sebab masih lagi selamat. Masih lagi selamat. Jadi perangai manusia ni berbeza-beza. Perangai manusia ni berbeza-beza. Ni Ibn Qayyim cerita insya-Allah cerita betul kan. Dia cerita dalam kitab dia ni. Dia kata akhbarani ba'dul qudah. Sebahagian daripada kawan-kawan aku yang kerja di bahagian qadi, dia kata aku dengan wanita ni sensitif. Bila aku sentuh dia, dia tak mau, aku pun biar tidur tempat lain lah. Ataupun waktu wanita tu uzur, jadi dia pun relax ya. Wa minhum, tengok, ada sejenis laki-laki ni bila terhalang itu yang dia nak. Na'udzubillah. Kan? Bila isteri dia tak mahu, dia pula mengamuk. Waktu isteri dia uzur, ketika itulah dia panah. Itu semua tu diasak oleh syaitan kan. Diasak oleh syaitan. Waktu boleh kau tidur je. Berdengkur tidur. Waktu isteri uzur, ketika inilah kau duk pusing. Duk round kawasan. Kenapa tu? Ini semua ni permainan. Tapi dalam cerita Nabi Yusuf ni tak ada sekatan di situ. Yang ketujuh, si perempuan Imra'atul Aziz yang menguruskan segala-galanya. Dia yang mula dulu, dia yang minta, dia yang yang buat lah. Yusufnya terima je kalau dia nak. Terima je. Dia tak payah susah-susah apa-apa. Langsung tak perlu. Nabi Yusuf berfikir bagaimana aku nak menggoda makcik ni. Tak perlu. Benda dah ready, siap. Allahu Akbar. Bahaya betul ni. Yang ke-8, Yusuf fi dariha wa tahta sultaniha wa qahriha. Nabi Yusuf tinggal di rumah dia, di bawah kuasa dia.
Dia boleh harah Yusuf duduk sini, dia boleh keluar, boleh masuk. Semua itu di bawah kuasa Imra'atul Aziz. Maka apa yang menghalang? Yang kesembilan, la yakhsha. Maknanya Yusuf tak ada sebarang kebimbangan, takut diserbu oleh pejabat agama, diserbu oleh pihak penguat kuasa ke apa benda. Sebab apa? Sebab tak ada siapa boleh masuk dalam istana kawan tu. Tak ada pengawal, kata orang. Dia duduk di kawasan yang sudah lepas. Pengawal duduk depan. Dia duduk dalam rumah sudah. Allahu Akbar. Yang ke-10, annahu kana fi zahiri mamlukan. Yang zahirnya kita tengok siapa? Nabi Yusuf ni sudah dianggap seperti hamba yang duduk dalam rumah tuan dia. Duduk dalam rumah tuan dia, dia bebas keluar masuk kan. Mana tempat dia tu dekat, sehingga kan dikatakan oleh perempuan-perempuan bangsawan Arab yang terlibat dengan zina. Orang tanya, kenapa kamu berzina? Dia kata, ma hamalaki ala zina qalat qurbal wisad wa tulus sawad. Ini kata-kata bahaya tuan-tuan. Ma hamalaki ala zina, apa sebab yang menyebabkan kamu berzina dua ni? Jawab dia, qurbal wisadi wa tul sawad. Bantal kita tak jauh, mana dia bilik sebelah, aku bilik ni. Ingat. Wa tulus sawad, dan malam pula panjang. Mula-mula aku dah tidur, tiba-tiba sedar tengah malam cari orang. Ini menunjukkan para jemaah sekalian, bahayanya percampuran pergaulan bebas di antara laki-laki perempuan walaupun di tempat kerja. Sebab kata-kata qurbal wisad tulus sawad ini kata-kata yang walaupun dia dijawab oleh perempuan jahiliyah, tetapi ini di antara pintu masuk syaitan. Ada suami bagi gambar ni WhatsApp, dia seret mari pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, isteri dia masih lagi duduk berwasafi dengan kawan-kawan laki-laki dalam grup ke dalam kumpulan dia. Kita kata Masya Allah, masa mana dia bangun, waktu mana dia tidur, boleh main WhatsApp, duduk berlawan pukul 2, pukul 3 pagi. Ini semua ni hasil daripada qurbal wisad tulus sawad. Mula-mula duk gurau-gurau gitu je, duk gurau-gurau, akhirnya la yuhmadu uqbah. Dalam sesi soal jawab pagi ada satu soalan yang saya tak boleh baca. Ini realiti berlaku. Dia kata, Ustaz, macam mana saya nak taubat? Kata, apa masalah awak ni? Dia pusing sana, pusing sini. Hai, saya cakap, ni ada kes besar ni kalau macam ni. Akhirnya dia mengaku suami dia ada, tapi dia asyik dengan, orang Kelantan kata, gawe lama. Makna boyfriend dia zaman budak-budak, zaman remaja dulu, masih lagi berhubung. Qurbal wisad. Saya bila dengar muqaddimah dia, kita nampak dah apa dia khatimah. Khatimah dia kat tulus sawad. Memang buat. Macam mana dia nak taubat? Kita kata, sebab dia dengar ada video orang kata kena declare benda ni kepada suami dan sebagainya. Kita panjanglah cerita ni. Yang penting berlakunya peristiwa ini. Jadi para jemaah sekalian, baru kes zaman PKP ni, seorang isteri mengaku anak yang dia lahirkan itu bukan anak suami dia. Sebab waktu PKP tidak boleh berhubung suami isteri yang PJJ jarak jauh ni. Suami duduk negeri lain, dia negeri lain. Tapi kebetulan rumah yang dia duduk itu sekali dengan ipar. Mungkin bilik lain, tingkat lain, tapi ialah syaitan. Dia mengaku, saya tak sebut nama negeri di sini, tuan-tuan mungkin sudah tahu. Dia mengaku bahawa anak yang dia kandung ini bukan suami dia, sebab suami duduk jauh. Mana waktu dia dapat positif baby, bukan dengan suami. Subhanallah. Itulah sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang dalam hadis alhamu
Kan alhamu ni ipar, orang panggil ipar. Ipar. Ipar, orang Kelantan kata ipar. Ipar. Adik ipar. Ipar ni adik-beradik suami. Laki-laki. Tapi kalau dia duduk dalam rumah, dia masuk dalam rumah, orang tak kata, kau masuk apa rumah perempuan tu? Kakak ipar aku. Rumah abang saya tu. Apalagi kalau duduk bersama dengan mertua pula, lagi bebas. Maka Nabi SAW mengatakan, alhamu al-maut. Ipar tu membawa mati. Sebab dengan kebebasan yang ada, itu berbahaya. Maka di sini para jemaah sekalian kita tengok kata-kata sebab yang ke-10, mana Yusuf ni bebas keluar masuk. Dia bukan lagi alhamu, tapi dia kira mamluk, hamba kepada Imratul Aziz. Jadi tak ada siapa nak pertikaikan dia. Cuma yang kita nak belajar di sini, kita kena hati-hatilah, pertikai hati-hati. Dan adik-beradik pun zaman kita sekarang ni kena hati-hati, tak boleh bebas-bebas. Sebab itu dalam Islam sudah ada syarat-syarat. Kena pisahkan di antara adik-beradik laki-laki dengan wanita, tempat tidur, umur dia berapa? 10 tahun kan? Kena pisah. Jangan duduk sekali sebab syaitan itu syaitan lah dia. Tak kira lah siapa pun. Atuk ke anak ke cucu pun ada. Macam-macam lah kalau kita baca dalam berita. Jadi semua ni perkara-perkara, kalau sudah asyik, sudah gila kepada berahi kepada wanita ni, dia tak kena siapa, kecuali orang yang asamahullah, Allah Ta'ala jaga dia, barulah selamat orang tu. Kalau tidak, na'udzubillah. Baiklah, kita pergi kepada ke-11. Sebab yang ke-11, Imratul Aziz bukan keseorangan di dalam isu ni. Annaha ista'anat alaihi bi'a'immatil makri wal ihtiyal. Dalam kitab kata, Imratul Aziz telah minta bantuan pakar-pakar love, pakar-pakar cinta dalam kawan-kawan dia, dalam grup dia. Dia ada grup. Kalau zaman kita ada grup WhatsApp khas. Penasihat-penasihat dia bagaimana nak rebahkan Yusuf ni, supaya keasyikan dia tu terlaksana, tercapai cita-cita dia. Allahu Akbar. Dia tunjuk Yusuf ni cantik. Dia duduk mengadu ke kawan-kawan dia, supaya kawan dia tu macam mana, tunjuk jalan macam mana aku nak sampai ke Yusuf. Masya Allah. Tapi wasta'an huwa billah. Allahu Akbar. Kata Allahu Akbar, wasta'an huwa billahi alaihinna. Yusuf minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla untuk menghadapi godaan mereka. Dalam surah Yusuf, Allah gambarkan kepada kita ayat 33, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Wa illa tasrif anni kaidahunna. Ya Rabbi, kalau engkau tak palingkan aku, tak selamatkan aku daripada kaidahunna, tipu daya mereka tu, geng-geng, penasihat-penasihat, konsultan dia punya Imratul Aziz, nescaya aku termasuk di kalangan orang-orang jahilin. Maknanya binasalah Yusuf. Allahu Akbar. Yang ke-12, ancaman keras. Yusuf, sama ada mau duduk dengan aku ataupun sijin. Mu nak mana? Kalau orang lemah iman, kenapa nak pergi penjara? Duduk dalam bilik makcik lah. Lebih senang kan? Tawa'adathu bis-sijni. Ini satu kategori paksaan. Dia panggil satu kategori paksaan. Yusuf pilih dua. Penjara ni. Tapi apa boleh buat? Nabi Yusuf AS, Rabbi sijn ahabbu ilayya. Allahu Akbar. Yusuf kata, Tuhanku, penjara lebih aku suka daripada terjebak dengan mungkar. Allahu Akbar. Di situlah kata para ulama, setiap orang itu murtahanun bilafzihi. Seorang itu terikat dengan kata-kata dia. Jadi oleh kerana Yusuf minta penjara, Allah bagi dia masuk penjara. Kalau dikatakan Yusuf minta selamat, boleh je selamat.
Tak apalah, itu takdir Allah SWT sudah berlaku pada Yusuf. Mu'allaqum biqaulihi itu kan ada dalam poster yang kita sebut itu. Baik, yang ke-13 yang terakhir. Ini yang sangat berbahaya tuan-tuan dan puan-puan, yang kita perlu ambil perhatian besar, iaitu suami makcik. Mana peranan dia? Mana peranan? Tak ada sifat ghirah. Sama ada dia takut bini, penakut pada bini, ataupun sifat lain yang dia ada, maka yang menyebabkan dia tak berani nak pisahkan di antara Yusuf dengan isteri dia. Patutnya bila tengok perempuan yang sudah asyik kepada anak angkat kita ni, ambil budak ni tak lain lah, pergi cari rumah lain. Istana dia bukan satu, tapi kenapa masih tinggal dalam rumah ini? Paling dia berani pun dia kata apa? A'rid an hadha Yusuf, pedulikan makcikmu tu. Jangan itu je. Dia kata kepada perempuan ni, wastaghfiri li zambik. Minta ampunlah dosamu tu. Maknanya tidak ada satu perancangan ataupun tindakan tegas daripada suami. Ini bahaya. Jadi kita nak bercakap dengan suami-suami yang ada di bersama kita ni, mesti tegas. Tengok isteri menyeleweng sedikit, menyimpang daripada jalan mustaqim, keluar rumah tak untuk aurat ke, bebas pergaulan ke, apa saja, wajib kena tegur. Yang kata, orang tino zamelon ni, perempuan wanita hari ini, tak. Tengok isteri tak untuk aurat, wajib kita tegur. Tengok isteri bebas bergaul, wajib kita tegur. Kenapa? Ini tanggungjawab kita. Jadi kerusakan yang berlaku pada isteri dia ni, puncanya suami tidak tegas. Allahu Akbar, banyak pengajaran lah kan. Maka Nabi Yusuf AS semua itu dia ketepikan. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Dia pilih penjara. Surah Yusuf ayat 33. Maka akhirnya Yusuf dibebaskan daripada godaan wanita itu dengan cara dipisahkan dia daripada wanita itu. Maka dia pergi jauh. Jadi kita pun dah tengoklah. Kalau tengok isteri ada masalah ke, anak-anak masalah, duk gila asyik masyuk dengan laki-laki ni, kena pisahkan dia. Tukar tempat kerja ke, ataupun carilah apa-apa cara isteri pun, macam-macam kita kena jauhkan dia daripada si suami itu. Kalau tidak, la yuhmadu uqbah, akan berlaku perkara yang tidak baik. Wal'iyazubillah. Baiklah. Pengajaran daripada surah Yusuf ni ada 13 tadi. Kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Dakwah Dawak, dia kata wa fi hadhil qissah. Dengar tuan-tuan, daripada kisah Nabi Yusuf ini, minal ibari wal fawaidi wal hikam, kita boleh kutip pengajaran, faedah dan juga hikmah, ma yazidu alal alfi faedah, lebih daripada 1000 faedah. Subhanallah, orang boleh tulis sebuah buku mencari faedah tadabbur kepada ayat Yusuf. Masya Allah, tabarakallah. Itu faedah yang baik. Kalau nak cari hak pula, hak gila pula, macam setengah penulisnya buat novel Nabi Yusuf, macam Yusuf ni orang kampung dia, bukan Nabi, bahaya sekali. Allahu Akbar. Tuan Syekh kata, la'allana, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita nak tulis sebuah buku tentang ini. Tapi saya tak jumpa lagi buku itu. Mungkin ada dalam kitab lain nanti. Kalau jumpa, elok kita baca, insya-Allah Ta'ala. Baik, habislah kategori wanita mencintai laki-laki yang tidak baik. Contoh laki-laki mencintai wanita yang baik tadi, Mughis dengan Barirah. Kemudian dia panggil yang buruk lagi dalam contoh yang kita sempat di sini, ishq al-lutiyah, iaitulah penyakit yang melanda kaum Nabi Lut. Allahu Akbar. Allah Ta'ala cerita tentang mereka dalam suratul Hijri. Tanda tuan-tuan, sebab masa kita sudah. Suratul Hijri ayat 67 hingga 72. Wajaa ahlul madinati yastabsirun. Bila mari pemuda-pemuda ke rumah Nabi Lut, malaikat mereka tu, bertempik dia. Bini Nabi Lut pula tali barut kepada puan-puan LGBT tu. Na'udzubillah, tali barut kepada LGBT. Berlari dia pergi rumah Nabi Lut. Lut kata, inna haula'i dhaifi fala tafdahun. Mereka tetamu aku, jangan kacau. Wattaqullaha wala tukhzun. Mun takut Allah Ta'ala, jangan duka citakan aku. Dia kata apa?
akhir ayat 72, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Lut kata mu ni cakaplah apa saja pun, sesungguhnya kamu lafi sakratihim, dalam kemabukan cinta, dalam asyik kegilaan bercinta berahi kamu ni tak khabar apa. Hadza minal ishqi, ini termasuk dalam asyik yang sangat dicela pada syarak. Maka hazada, penyakit cinta, penyakit asyik ini satu penyakit a'yaul atiba, para tabibul qulub sukar untuk mengubatinya, bukan senang. Jadi sebab itulah kita tengok orang yang gila jantan sama jantan, popok LGBT ni tak malu-malu. Duk berakak, duk cium sama-sama jantan. Kita macam-macam mana skru sama skru boleh bertemu. Allahu Akbar. Itu semua di luar, sudah di luar daripada kedudukan manusia. Baiklah para jemaah sekalian, kita tengok kesan daripada penyakit asyik ni. Ada kesan dia sampai boleh membawa kepada kekufuran. Boleh bawa kepada kekufuran. Ni ada seorang ahli syair, dia kata apa? Wasalaki asha ila fuadi. Dia gila ke wanita. Dia kata, mu terima cinta aku tu sangat lebih aku suka dalam hatiku mir rahmatil khaliqil jalil, daripada aku dapat rahmat daripada Tuhan. Mana rahmat daripada Tuhan tu kecil, cintamu lebih besar. Tengok, dia punya asyik sampai peringkat boleh membawa kepada syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan ada asyik yang boleh pergi sampai peringkat maksiat, dan ada asyik yang tadilah bercerai suami isteri pesanggup, apa saja pun sanggup langgar semata-mata kerana apa? Kerana nak memenuhi kehendak nafsu, nak memenuhi kehendak syaitan, nak memenuhi keasyikan yang dan kemabukan yang ada dalam diri dia. Kita kata wal iyazu billah. Allahu Akbar. Baiklah, apakah ubat tentang penyakit ini? Kata para ulama, an ya'rif, setiap orang tu dia kena sedar bahawa ini semua adalah bala ujian Allah Azza wa Jalla yang bercanggah dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Puncanya mari daripada hati yang lalai, mari daripada ghaflah, lupa kita terhadap Allah Azza wa Jalla, lupa kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena kembali semula, sedar diri kita, apa tanggungjawab kita, apa peranan kita, baliklah kepada fitrah. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, tajuk asyik ni baru masuk mukaddimah. Kemudian banyak lagi kita akan pergi pada mafasid al-ishq, kerusakan penyakit asyik ni, dan juga beberapa faedahnya kita tengok dalam siri akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.